Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabi wasi'a. Allahumma ja'alna minal mukhlisin, amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kembali kuliah ilmu faraid yang mana dah tertangguh sebanyak 3 kali pertemuan. Saya memohon kemaafan di atas perkara tersebut. Last kali kuliah kita bulan September 2023. Oktober saya ada program di Terengganu 3 hari. November pula ada urusan keluarga dengan ibu bapa saya. Tak dapat tidak, terpaksa batalkan kuliah. Dan Disember pula COVID-19. Semua kebetulan. Nak kena pula. Dan Alhamdulillah, kita sambung tahun baru. Tahun baru Januari 2024, kita sambung kembali kuliah ilmu faraid. Kita gunakan buku yang biasa, Faham Faraid. Ada buku tu, buku ada diwakafkan di surau An-Nur. Baik, kita sambung muka surat 45. Muka surat 45 masih lagi berkaitan dengan harta pusaka. Berkaitan dengan harta pusaka. Harta pusaka dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk. Antaranya harta yang bersifat tetap. Harta milik si mati, dan harta itu bersifat tetap. Tetap maksudnya dia tidak boleh bergerak. Dia melekat kat situ. Contoh seperti tanah, rumah, kilang, pejabat, kebun dan lain-lain. Nanti jangan tanya pula, Ustaz, ada kat kampung saya tu rumah tu dia boleh angkat. Itu harta apa, Ustaz? Kalau rumah boleh angkat tu harta tak tetap. Itu mudah alih. Bukan mudah lah, susah alih. Dia kena ramai orang angkat. Dulu macam tu lah. Dia boleh, rumah tu boleh angkat, nak pindah-pindah. Tapi sekarang kalau rumah batu tak adalah. Kot ada rumah batu boleh angkat. Ada? Rumah kayu itu pun berat, kayu kan. Tak tahu sekarang ni ada lagi ke tak. Baik. Itu harta yang bersifat tetap. Jikalau si mati meninggal dunia, maka harta tersebut menjadi milik waris-waris mengikut kadar faraid masing-masing. Itu pun kalau si mati meninggalkan harta yang tidak ada hutang dan wasiat, baru boleh terus harta dia tu jadi faraid. Tapi kalau dia ada hutang, ada wasiat, kena selesaikan dulu. Baik. Yang kedua, harta yang bersifat mudah alih. Bersifat mudah alih, lawan bagi yang tetap tadi. Contohnya selain daripada yang tetap, selain daripada tanah, seperti wang tunai, wang simpanan, KWSP, kereta, pakaian dan sebagainya lah, yang boleh bergerak-gerak, boleh berpindah-pindah. Itu harta yang tidak tetap. Tadi petang tadi ada isteri kepada sepupu saya, dia WhatsApp. Dia tanya, Ustaz, dia panggil Along lah. Sebab saya dengan sepupu saya ni kira macam sepupu yang sulung lah, panggil Along. Along ada soalan. Suami meninggal dunia. Dia kes di Kelantan, yang mana tragis kes ni sebab dia masuk surat khabar yang mana dia
terjun daripada jambatan ke dalam Sungai Kelantan tu. Dia parking kereta tepi jalan tu, tepi jambatan, boleh dia terjun. Dia telefon dulu pun dia terjun. Sampai sekarang dia punya jenazah tak jumpa lah. Tak jumpa dia punya body dia tu. Tak jumpa sampai sekarang. Dan pencarian tu terpaksa ditamatkan. Operasi pencarian terpaksa ditamatkan. Dan dia ada kereta Mercedes tu, kereta Mercedes. Jadi kereta tu dia beli, dia letak nama isteri dia. Dia kata kereta tu harta yang tak alih harta yang alih, yang tidak tetap, yang boleh alih-alih. Jadi tapi yang bayar tu dia lah. Dekat sini dari segi hukum dia milik si mati. Cuma yang isteri tu sebagai tumpang nama lah, tumpang nama. Dan isteri pun tahu yang tu milik suami, cuma tumpang nama. Dan keluarga si mati dia minta lah supaya kereta itu dijual. Kenapa? Sebab si mati ada hutang. Dia ada hutang ni, dan hutang ni perlu diselesaikan dengan segera, dan dia tidak ada harta yang lain melainkan kalau kereta itulah, kereta itu untuk membayar hutang tersebut. Dan di situ tak nak bagi kerjasama. Dia kata kereta ni jimat minyak. Alasan dia jimat. Sedap pakai. Yelah Mercedes kan, sedap lah pakai, jimat minyak semua. Dia tak nak bagi. Sedangkan kalau ada hak pusaka pun, contohnya bahagian isteri, kalau si mati tu ada anak, hanyalah 1/8 saja. 1/8 saja, bukan semua. Kalau ada anak 1/4. Masih lagi dia bukan dapat ke semua kereta, bahagian kereta itu tak ada. Tapi dalam kes ni harta tersebut sebelum dia dapat bahagian pun kena jelaskan hutang si mati dahulu. Kena jelaskan hutang si mati dahulu. Dia ada hutang. Nak tak nak, kalau tak ada harta yang lain, kena jual. Kena jual. Saya pun ada terima soalan seperti yang sama juga. Dia kata, Ustaz, ayah ada hutang dan dia tidak ada harta yang lain melainkan tanah. Dia ada tanah ni saja. Dia macam mana hutang ni? Jadi saya kata, tak dapat tidak, kena jual untuk membayar hutang tersebut. Melainkan kalau ada waris-waris nak tolong bayarkan, itu tak ada masalah. Tapi yang paling penting, hutang itu wajib dijelaskan, diselesaikan, dilangsaikan hutang tu ke mana-mana pun. Wajib dibayar. Jadi ustaz, rugilah ni tanah kalau jual ni. Contoh walaupun hutang dia contohlah RM5,000 kan, RM5,000 contoh. Tanah harga dia RM100,000, tapi tak ada harta yang lain yang dapat membayar hutang tu. Waris-waris pun tak mampu nak bayar RM5,000 contohlah RM5,000. Memang kena jual tanah tu. Tanah jual, tak bukanlah kita bayar hanya RM5,000 saja. Yang balance dia RM95,000 itu masih milik waris mengikut kadar faraid masing-masing. Terpaksa jual mana-mana pun. Ataupun ustaz, tak apa ustaz, orang-orang kata tak apa, kami pinjam dulu duit, lepas tu bayar hutang ayah, pun tak ada masalah. Kalau sayang sangat tak nak jual tanah itu kan. Yang penting hutang ayah tu diselesaikan dulu, arwah, sebab itu adalah kewajipan ke mana-mana pun. Baik. Yang ketiga, harta yang masih berjalan. Masih yang berjalan maksudnya yang ini berkembang harta itu. Seperti perniagaan, hasil sewa dan saham. Walaupun dia dapat selepas kematian, benda ni dia perolehi selepas kematian. Ada orang menganggap bahawa harta si mati itu hanyalah harta waktu dia hidup sahaja. Tapi selepas dia meninggal dunia, itu bukan milik dia dah. bukan milik dia dah. Bukan orang kata, maksudnya tidak perlu mengikut proses pusaka, tak ikut faraid, sebab dapat selepas kematian. Dia kena ingat, kalau harta yang diperoleh itu yang terhasil selepas kematian, yang ada kaitan dengan harta pusaka si mati, maka manfaat ataupun hasil itu pun tetap perlu difaraidkan. Kena faraidkan. Kena. Melainkan
Waris-waris dah berbincang, itu lain cerita. Dia dah berbincang tak ada masalah, tapi yang penting buat dulu faraid itu. Contoh macam rumah. Okey, rumah si mati pusaka, betul. Dia meninggal dunia, rumah tu dia buat homestay ataupun rumah sewa, dapat hasil lepas kematian. RM1,000 contoh sebulan, RM1,000 itu faraid itu. Selagi tak ada perbincangan muafakat di antara waris-waris, selama itulah hasil itu milik waris-waris mengikut kadar faraid mereka. Milik isteri, ada bahagian isteri, ada bahagian anak-anak. Sehinggalah berlaku kematian di kalangan waris-waris tersebut. Contoh anak meninggal dunia, anak lelaki meninggal dunia, dia pun ada waris, dia dah berkeluarga, ada isteri, ada anak-anak dia. Jatuh bahagian anak lelaki tu, contohlah bahagian dia dapat dalam RM200 lah, dalam bahagian ni, dalam 1,000 itu contoh. RM200 itu akan jadi milik bahagian isteri dan anak-anak dia, berkembang. Begitulah seterusnya. Itu sebab kalau dalam kes, kalau berkaitan dengan satu harta yang menjadi pemilikan yang ramai, mana benda tu yang berkembang, yang mana makin lama bahagian tersebut makin kecil, apabila waris-waris bertambah, cara nak selesaikan, kita serahkan sama ada kepada seorang ataupun hanya, kalau boleh seorang saja waris bahagian tersebut dengan persetujuan waris-waris yang lain. Contohnya rumah sewa tersebut RM1,000 sebulan, okey, bagi pada anak lelaki, tapi dengan syaratlah waris-waris yang lain bersetuju dengan melepaskan hak mereka pada hasil tersebut. Sama ada mungkin kena bayarlah sedikit, satu amount bagi contohnya RM10,000, RM20,000. Yang penting mereka melepaskan hak kepada seorang ahli waris. Selesai begitu, dah setuju semua, maka hasil RM1,000 itu hanyalah milik seorang waris saja. Tak ada kaitan dengan lain. Kalau yang lain meninggal dunia tak ada kaitan. Cuma kalau dia meninggal dunia, itu semua 100% yang RM1,000 itu akan jadi pusaka dia. Itu cara dia. Kita memang betul sayang guna hak, tapi kena fikir jangka masa yang panjang. Bahagian tersebut makin lama makin kecil, sehingga satu masa tidak berbaloi. Macam mana tidak berbaloi? Memanglah RM1,000 sebulan, tapi akhirnya disebabkan waris yang begitu ramai, seorang mungkin akan dapat RM10 sebulan. Berbaloi tak RM10 sebulan? RM10 saja sebulan. Tak apa Ustaz, saya walaupun 1 sen pun saya tetap tuntut hak saya. Ikutlah, tuntutlah hak awak. 1 sen pun, aduh kan. Okey. Memang kita ada hak, tapi betul lah ansur lah kan. Tak apalah, halalah RM10 je sebulan lah kan, nak bayar top up pun tak lepas okay. Halal je. Memang ada hak. Itu kata dalam faraid dia ada suluh ataupun sulh berdamai. Sulh tak semestinya dalam pernikahan saja antara suami isteri. Dalam faraid pun ada berdamai di antara waris-waris. Tak apalah, apa-apa kita benda-benda ni nak gaduh, kita lepaskan hak kita. Lepaskan hak kita. Banyaklah kita terima, contohnya lah benda dah lama ustaz, yang waris-waris ni dia bolot harta. Dia bolot harta. Jadi macam mana ustaz? Benda dah lama, jadi walaupun kita boleh kira bahagian faraid, tapi harta tu dah dijual, dah pindah milik, dah macam-macam, dah tahu dah pergi mana. Dan akhir sekali, apa yang kita boleh nasihatkan beginilah, tuan puan, redalah, lepaskan hak tuan-puan terhadap mereka. InsyaAllah Allah akan gantikan yang lebih baik daripada itu. Macam itulah. Itu je. Kita boleh nasihat, tapi kalau dia kata tak nak ustaz, saya nak tuntut nanti, bagi dia merangkak nanti di padang mahsyar cari aku. Jadi saya terpulanglah. Terpulang. Dia sebenarnya tentang padang mahsyar ni, yang kita pun dah belajar, kita tahu rukun iman, antaranya
percaya dengan hari akhirat kan, hari akhirat, pada mahsyar. Di situlah pada mahsyar kita akan dihisap. Okey, dihisap. Baik. Kita alhamdulillah, kita ahli surau, ahli masjid, ahli subuh macam Jumaat. Macam mana subuh macam ni? Ramai tak? Jadi trend virus sekarang. Alhamdulillah, itu bagus. Baik, sebelah segala-galanya baik. Di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti buku amalan kita terima tangan kanan, dosa tak ada, kosong, zero. Kalau ada pun dimaafkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan apabila selesai semua, habis mizan pun selesai. Titian sirat pun nak pergi titian sirat, nak masuk syurga dah, tiba-tiba kita dihalang. Dihalang, tak boleh masuk lagi. Dihalang, tak boleh masuk lagi. Kenapa ni? Jap. Ni ada orang tu bersalah. Yang kau kata itu nak suruh dia merangkak kan, cari aku. Kena tunggu dia lah datang, nak minta kita ni macam mana. Kita maafkan dia ke, ataupun kita minta pahala dia ke, dan sebagainya. Tu kena tunggu. Dia tengah cari. Di padang mahsyar bukan satu kampung, satu negara, bukan satu dunia kan. Satu dunia sekarang berapa? 7 bilion kan. Daripada Nabi Adam dulu tu, ramainya orang. Sedangkan kita dah boleh nak masuk syurga, tapi terpaksa tunggu. Sebab kita tak maafkan, kita tak halalkan. Itulah cabaran. Kalau tak apalah ustaz, kalau 1000 okey lagi kan. Ni ustaz, ratus ribu ustaz, 1 juta pun ada. Payah ustaz, payah. Tu. Dia ada satu kisah Syekh Habib Omar dia cerita. Di padang mahsyar lah, ada seorang lelaki kan, dia nak masuk syurga, dan kemudian datanglah orang yang secara yang saya ingat lah, yang saya faham, dia punya detail tu tak ingat dah. Dan datanglah orang yang ada kesalahan dengan lelaki tersebut. Ada orang lelaki kesalahan tersebut, dan dia nak tuntut pahala dengan lelaki tersebut. Tapi lelaki itu pahala dia dah habis, tak ada pahala dah habis tak pasti dah pahala dia orang dah tutup, atau memang dia tak ada pahala, habis. Kemudian kata okey, baik, ambil dosa aku. Dan lelaki tersebut dia tak ada dosa pun. Dosa dia dah habis dah, diampun dah semula. Jadi macam mana ni? Macam mana? Pandang kanan kamu. Dia pandang kanan dia, tengok ni apa ni? Nampak indah-indah. Ini syurga. Ini adalah syurga. Yang kamu akan masuk dengan cara kau pimpin tangan dia masuk sekali. Bawa dia sekali. Bawa dia sekali masuk. Nak tak nak, tarik masuk sekali dalam syurga. Dia macam itulah dia punya gambaran tu. Secara detail tu kena tengok balik nanti. Tengok. Tu lebih baik kita macam itulah, kita maafkan. Maafkan. Apa-apa kesalahan sesiapa pun kita maafkanlah. Kita maafkan. Kan kita tahajud, kita semayang solat sunat taubat, contoh kan, kita semayang sunat taubat. Kita minta ampun dengan Allah Ta'ala, satu. Dan yang kedua, sebenarnya Allah nak apa? Allah nak suruh kita maafkan kesalahan orang pada kita. Dua tu.
kan? Kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, kita maafkan orang yang bersalah dengan kita. Dengan berkat kemungkinan dengan berkat kita maafkan orang terhadap yang bersalah terhadap kita, Allah akan ampunkan dosa kita. Itu sebabnya benda-benda yang terjadi pada kita sekarang, kan, benda yang terutama benda yang kita tak suka, yang melibatkan orang lain, yang menzalimi kita, yang buat bersalah pada kita, kena ada hikmah dia, ya, ada hikmah dia. Kenapa? Kemungkinan Allah nak suruh kita sabar, redha dan maafkan dia. Dengan berkat itu, dosa kita dengan Allah Ta'ala, Allah ampunkan dosa kita. Macam-macam cara lah, macam-macam cara Allah nak buat supaya dosa kita tu bersih, terhapus. Macam-macam cara. Tu masuk tasawuf sikit, tasawuf sikit. Tasawuf sikit. Okey, baik. Itulah. Harta dunia ni sementara je, tuan-tuan. Tak bawa kita ke ni pun, melainkan harta yang kita wakafkan, kita infak, kita sedekah, itu saham kita yang sebenar. Yang ada sekarang ni tak ada. Tak ada. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, yang keempat, harta yang digadaikan oleh si mati dan masih boleh ditebus. Ibu kita dia apa? Dia pajakkan rantai dia ar-rahnu, kan, ar-rahnu. Maka apabila dia meninggal dunia, dia harta tersebut masih milik ibu. Cuma pemilikan itu tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Sebab ada berkait dengan hutang yang kena dijelaskan. Maka kena bayar dulu hutang tu, tebuskan harta yang dipajak itu. Dah dapat, barulah dia milik sempurna, barulah dibahagikan pada waris-waris. Jangan kita biarkan, kalau kita boleh tebuslah, kalau tak boleh nak bayar, dan kalau contohnya tak boleh bayar, kena beritahulah, tak ada harta yang boleh nak bayar hutang ini, maka pihak syarikat Ar-Rahnu, pajak gadai Islam, dia akan lelongkan harta tersebut, barang kemas tersebut, untuk membayar hutang. Dan bakinya, contohnya hutang yang perlu dijelaskan 10,000 dan hasil lelongan itu 20,000, maka 10,000 baki itu akan diwarisi oleh waris-waris si mati. Baik. Yang kelima, hutang orang lain kepada si mati. Ayah kita meninggal, waktu dia hidup, dia memberi hutang. Bukan dia berhutang, dia memberi hutang kepada kawannya RM20,000. Kemudian dia meninggal dunia, maka kawan tersebut tetap wajib bayar hutang itu. Jangan kata kawan kita dah mati, alhamdulillah hutang dah settle kot, alhamdulillah, tu kira kan. Tak ada. Kena bayar. Tapi bayar pada waris. Okey, bayar pada waris mengikut kadar faraid. Ni kita fikir hutang si mati ni ada hutang, kan. Oh, banyak hutang. Tapi kena fikir juga, siapa yang ada hutang dengan si mati pun kena bayar juga. Tu kena buat dua lah, kan. Biasa kalau ada jenazah, kita solat jenazah, kalau si mati ni ada hutang dengan sesiapa, dengan tuan-tuan, dengan perempuan, silalah jumpa dengan waris-waris untuk menuntut hutang ataupun berbincang macam mana. Biasa gitu, kan. Dia kena tambah satu lagi, dan sesiapa yang ada hutang dengan si mati wajib bayar juga, tapi bayar pada waris-waris. Jangan buat tak tahu aja. Okey, kita tambah sikit dia punya skrip dia tu. Kadang-kadang lega, kan, hutang 20,000, 30,000, meninggal, okey, selamat aku. Nak pula tak, hanya yang hutang tu si mati je tahu dengan orang yang pinjam duit, orang lain tak tahu. Lagilah. Okey. Baik. Dan yang keenam, harta-harta yang lain mempunyai nilai kebenaran. Kemudian yang ketujuh, takaful berpenama ataupun takaful wasi. Takaful dia ada dua jenis. Setahu saya lah, setakat ni ada dua jenis. Yang pertama, takaful wasi ataupun berpenama. Yang kedua, takaful hibah. Takaful hibah yang banyak dipromot sekarang ni. Sebab takaful hibah tu dia mudah, dia tak jadi faraid. Kalau berlaku kematian, jadi milik penama tu. Kalau milik isteri tu penama, jadi milik isteri lah takaful hibah. Hibah 100,000, jadi 100,000 tu milik isteri. Tapi takaful wasi ataupun berpenama ini, kalau kita letak nama isteri tu hanyalah pemegang amanah saja. Dia bukan milik dia. Takaful wasi ni, isteri sebagai wasi saja yang bertanggungjawab untuk mengagihkan
harta pampasan tersebut kepada waris-waris yang berhak. Kepada waris, termasuk juga untuk selesaikan hutang-hutang si mati. Takaful berpenama. Tapi takaful hibah, itu kadang-kadang orang salah faham ataupun ejen-ejen memberi info yang salah kepada kepada klien-klien. Yang mana dikata takaful hibah ini akan 100% milik isteri apabila suami meninggal, dan isteri bolehlah membayar hutang suami. Tak wajib. Takaful hibah tak wajib. Kalau isteri tak nak bayar hutang suami, tak apa, tak ada masalah. Sebab itu milik isteri. Milik isteri. Itu takaful hibah. Tapi kalau takaful wasi ataupun takaful berpenama, itu dia wajib selesaikan hutang. Selesaikan hutang dahulu, baki itu barulah difaraidkan pada waris-waris. Itu pun kalau tak ada wasiat yang lain dah. Kalau ada wasiat yang lain, kena selesaikan wasiat dahulu. Baik. Okey. Tadi berkaitan dengan harta pusaka si mati. Okey, yang dikategorikan sebagai harta pusaka. Baik. Ada satu lagi bahagian, iaitu dinamakan bukan harta pusaka si mati. Walaupun dia milik si mati, tapi bukan harta pusaka. Ataupun dia bukan milik si mati jugalah, tapi dia terbit disebabkan jasa si mati itu selepas kematian dia ada satu amount pampasan, itu tidak namakan harta pusaka. Tengok contoh. Yang pertama, insurans konvensional. Okay, insurans konvensional iaitu insurans yang tidak patuh syariah, bukan takaful. Insurans konvensional ini pampasan dia tidak menjadi harta pusaka sebab dia ada unsur yang tidak patuh syariah. Walaupun banyak sekalipun, sejuta sekalipun, sejuta itu bukan jadi harta pusaka. Cuma waris-waris boleh mengambil bahagian caruman si mati saja. Contohnya, dia mencarum 100 sebulan. Ini insurans konvensional. 100 sebulan. Kita tulis sikit. Insurans konvensional. Dia carun RM 100 sebulan per month. Kemudian 12 bulan dia mati, meninggal dunia. So dia dapat pampasan RM contohlah 500,000. 500,000. Jadi 500,000 ni tidak boleh ambil semua kecuali kadar yang dicarum selama 12 bulan, iaitu sama dengan RM 12,000 kan? 1,200, sorry. 1,200. 1,200. Yang ni saja dia boleh ambil. Jadi pusaka. Yang baki tu bukan pulang. Okey, kalau insurans konvensional kita bagi pada Baitul Mal. Jangan pulang sukalah dia kan. Bagi Baitul Mal. Bagi Baitul Mal. Banyak. Tu kadang-kadang orang kata, contohnya dia dah carum dah 10 tahun, 15 tahun, sayang ustaz nak surrender. Tak boleh, kena surrender juga. Kena surrender sebab kita carum tu kita dalam keadaan yang tidak patuh syariah. Tak halal. Tidak halal. Dia sebab dia ada unsur-unsur gharar dan maisir, ketidakpastian dan juga perjudian kat situ. Ada perjudian, maisir. Okey. Jadi seolah-olah contohnya kita main judi lah. Selama 15 tahun tu kita berjudi. Gitu yang judi. Kena macam mana, kena tinggal tak? Kena tinggal lah. Kena tinggal. Wajib tinggal. Okey. Tukar kepada takaful. Kepada takaful. Baik. Okey, kemudian dividen yang tidak patuh syariah. Kita simpan duit dalam bank konvensional, bukan bank Islamik. Dia punya kadar dividen tu tidak patuh syariah, tak boleh ambil. Walaupun nilai dia sedikit kan, berapa sen, berapa ringgit sangat, tapi kalau dah lama-lama tu mungkin boleh jadi ratus-ratus, beribu-ribu, maka tidak boleh kita ambil
bahagian tersebut. Kena bagi pada Baitul Mal. Ambil yang kalau disimpan 100,000, 100,000 saja ambil. Tapi nak mudah, tukarlah masuk dalam bank yang patuh syariah. Hasil perjudian, menang judi 10 juta. Banyak Ustaz, memanglah banyak. Tapi dapat tak? Tak dapat. 1 sen Ustaz, 1 sen pun tak dapat. Sebab dia tidak patuh syariah. Bagi pada Baitul Mal. Kita uruskanlah harta yang tidak patuh syariah ni. Dia ada syarat-syarat yang ketat. Kita nak gunakan harta yang tidak patuh syariah. Boleh digunakan, jangan warai-warai pergi buang kan. Ni duit haram ni 100,000 kita buang, bakar campak laut apa, tanam semua. Jangan. Boleh dimanfaatkan. Kalau dari segi hukum fiqah, duit tersebut yang tidak patuh syariah boleh dimanfaatkan untuk kegunaan awam yang dipandang hina oleh mata, yang dipandang hina oleh masyarakat. Contohnya jalan bijak, longkang, pagar, tandas awam lah, jangan tandas peribadi kan. Pergi rumah, cantiknya aku tandas kan, ada emas lagi. Wah, ni hasil duit haram. Tak boleh. Tak boleh. Tandas awam. Ni kalau tengok tandas awam tu lain macam dia punya canggih kan. Ada TV apa. Faham je lah tu kan. Duit tak patuh syariah lah tu. Okey. Yang keempat, khairat ataupun derma kematian. Khairat ni sekarang ni tamu haji ada buat khairat kan. Tijari tu setahun bayar RM28. Setahun kita akan dapat khairat 12,000. 12,000. Dia khairat itu tidak jadi pusaka. Tidak jadi pusaka. Jadi milik waris-waris, terpulang pada waris-waris. Nak bahagi hasil perbincangan, nak bagi macam mana, terpulanglah kan. Terpulang. Banyak 12,000 kan. 28 ringgit setahun bukan sebulan. 28 ringgit setahun maknanya RM2 lah kan. Lebih kurang lah RM2 lebih sebulan. Pampasan 12,000. Okey. Dan khairat-khairat yang lain lah. Khairat surau, khairat masjid, khairat syarikat, pejabat, bank dan sebagainya tu, itu semua tidak jadi pusaka, milik waris. Milik waris. Okey, yang kelima, pampasan setelah kematian. Pampasan diterima setelah kematian. Dan tengok pampasan macam mana. Waktu kalau dia contoh aksiden, dia cedera dan ada pampasan dia dapat waktu dia hidup, lepas tu baru dia meninggal, maka pampasan dia dapat tu, itu jadi pusaka. Sebab dia terima tu ketika dia masih bernyawa, walaupun cedera walaupun dekat hospital guna apa tu mesin pernafasan tu kan. Mesin pernafasan tu tu kira lepas tu dapat duit pampasan, dia masih hidup lagi tu. Dia masih hidup, kemudian meninggal dunia, maka duit pampasan tersebut itu jadi pusaka. Yang tak jadi pusaka, lepas dia meninggal baru dapat pampasan. Itu tak jadi pusaka. Sebab dapat lepas kematian. Pencen terbitan. Pencen terbitan iaitu pencen yang terima oleh pasangan setelah kematian. Biasanya balulah, isteri-isteri akan terima. Jadi pencen terbitan itu tidak jadi pusaka. Tidak jadi pusaka, milik isteri itu, dia milik balu 100%. Tapi kalau pencen yang dia waktu hidup dia dapat, tapi dia tak guna kan, dia simpan dalam bank, tak guna langsung, kemudian meninggal, pencen tu pusaka. Itu pusaka sebab dia terima waktu dia hidup. Yang ni kata pencen terbitan ni yang terbit selepas dia meninggal. Yang apa ni dia panggil apa, daripada kerajaan kepada keluarga arwah, sumbangan kerajaan. Jadi istilah dia kan, yang itu tidak jadi pusaka. Tak jadi pusaka. Tapi dengar cerita pencen nak dihapuskan ya. Kerajaan dah tak ada duit dah kan. Wallahualam, tengoklah kan. Tak ada lah kan. ada tak ada. Macam mana? Okey. Yang ketujuh, pampasan perkeso. Sokso itu tidak jadi pusaka, pampasan tu. Akibat kemalangan, akibat kematian, apa semua tu tidak jadi pusaka. Ni takaful hibah yang saya cakap tadi kan. Takaful ada dua, takaful berpenama, takaful hibah. Takaful hibah ni dia milik
penerima hibah 100%. Kalau letak nama isteri, milik isteri 100%. Kalau letak nama anak, milik anak 100%. Ya? ASB. ASB. Saham ASB. ASB. Fatwa kata apa? Fatwa kata harus kan. Bila harus, tak ada masalah. Cuma jangan lupa bayar zakat. Zakat jangan lupa bayar. Zakat bayar dulu. Ingat zakat yang yang ditunaikan dengan duit kita, duit simpanan kita hanyalah tabung haji saja. Tabung haji yang membayar zakat wang simpanan kita tu. Maknanya kalau kita keluarkan duit tabung haji 100% itu tak perlu dizakatkan. Tak perlu dizakatkan. Sebab tabung haji dah bayarkan zakat untuk kita. Tu sebab dia punya kadar tu kan rendah sedikit. Rendah sedikit. EPF tak ada. Tabung apa ni zakat? EPF tu pusaka. EPF. Cuma EPF KWSP ni tengok. KWSP kan sekarang ada dua kan? Syariah dengan tidak syariah. Kalau yang syariah 100% tu jadi pusaka. 100%. Dia dah bersih dah. Dah bersih dah. Tapi kalau tidak syariah, itu kena tengok kadar dividen dia. Ada portion daripada dividen itu tidak patuh syariah. Tak silap saya 30% daripada kadar dividen tu. Bukan semua sekali simpanan kita tu. Dividen tu, contohnya dividen dia 5%, daripada 30% daripada 55% tu tidak patuh syariah. Dia ada kadar dia tu, kena cek dalam laman web Dr. Zaharuddin. Dia ada bincangkan pasal isu ni. Itu sebabnya, dan mengikut maklumat yang saya terima, saya baca masih ramai lagi umat Islam yang tidak tukar KWSP kepada KWSP-I. Masih ramai lagi. Dia boleh buat secara online pun boleh, tak silap saya. Tak silap saya online boleh buat. Dah mudah sekarang. Baik tukar cepat-cepat. Tukar cepat-cepat. Nanti senang untuk waris-waris lah. Waris-waris. Baik. Itu antara harta-harta yang tidak bukan harta pusaka. Dia bila bukan harta pusaka, dia tidak tertakluk dengan hukum faraid. Dia boleh jadi harta itu tidak patuh syariah. Itu ada kata maknanya waris tak boleh ambil lah. Harta yang tidak patuh syariah ni waris tidak boleh ambil. Kalau harta perjudian kena bagi Baitul Mal. Tapi kalau harta yang melibatkan hak orang lain, harta yang dizalimi, harta yang dirampas, maka kena pulangkan balik. Kena pulangkan balik. Jangan bagi Baitul Mal. Contohnya kita tahu ayah kita ni dizalim, dia rampas, dia apa ni, dia ambil duit harta orang lain. Maka dia meninggal, maka kena pulangkan. Atau ayah kena alung lah, senang kan. Orang tu pinjam 1,000, kena bayar 1,500. Maka dia boleh terima 1,000 saja. Hak dia kan. Yang 500 kena pulangkan balik. Rasuah. Rasuah. Kita tahu, kalau kita tahulah kan, dia ambil 1,000 rasuah. Meninggal, kena pulangkan balik. Ini ada rasuah. Ini tak ada. Kena pulangkan balik. Itu kalau kita tahulah. Kalau tak tahu, buat macam mana. Baik. Ada soalan berkaitan dengan harta ni? Ada tak? Ya. Bank konvensional. Dividen. Ya, betul. Okey. Bank konvensional, first kita tolak dulu dia punya dividen. Ya, dividen. Okey, dapat satu mana harta yang bersih. Daripada harta yang bersih tu contohnya 100,000, maka daripada 100,000 tu kita bayar zakat. Bayar zakat. Ya, tadi ada soalan. Ya, tuan. Perniagaan yang masih berjalan, Ya. Kalau katakan ada perniagaan yang profesional lah, lawyer, bila dia dah meninggal, orang lain yang handle benda tu. Betul. Apa keuntungan daripada perniagaan tu masih dikira satu kepada keluarga
Betul. Keuntungan tu setelah tolak kos operasi kan, bayar gaji, apa servis dan sebagainya tu, keuntungan tu milik waris. Tapi dia dah tak ada sebab yang bila profesional ni mesti ada orang yang lain ganti profesional tu. Lawyer baru pula maksudnya. Betul, tapi kalau company tu milik dia. Company tu milik. Masih keluarga dia ada milik lah. Kalau company syarikat lawyer tu milik dia, ada orang lain yang run, maka keuntungan tu milik waris. Selama ada perniagaan tu lah. Betul. Betul. Okey. Tu saya eloknya pindahkan pada seorang waris, ataupun kadang-kadang waris ni dah ayah lawyer tapi anak-anak semua doktor. Kan? Tak ni. Jadi cara yang terbaik jual syarikat tu kepada orang yang boleh handle, yang boleh mampu ni. Senang. Jadi dalam kat situ benda tu berjalan lah, ada manfaat. Kadang-kadang bergaduh kan, kilang contohnya kan, ayah ada buat kilang, ada buat fund produk lah, meninggal, nak bergaduh ni, sedangkan mereka ni tidak ada ilmu ataupun pengalaman untuk handle satu benda. Dia nampak duit saja kan. Dari situ, daripada situ apabila dia take over, lama kelamaan bisnes akan jadi betul-betul sekali tutup, rugi kan. Kalau berbincang baik-baik, okey kita ni tak tahu handle ni, kita ni macam ni lah, kita jual saja dia, bagi orang tahu handle, senang, waris pun dapat duit. Lepas tu yang orang yang tahu handle tu boleh run benda tu dengan mudah. Dah dia dah bayar kan, jadi kat situ ekonomi umat Islam ni maknanya sustain lah kan, ada kan, tak ada, bahkan akan berkembang lagi. Tu cara dia. Ni duk berebut. Lalas tak jadi. Macam itulah. Baik. Ada lagi soalan? Muslimat ada? Ada, boleh Boleh. Ya, tuan. Apabila pusaka selepas ekor meninggal, berapa lama tempoh menunggu untuk kalau ada hutang, untuk membayar hutang orang yang datang menghutang sebelum dihadirkan kepada Okey, dia tak ada tempoh menunggu. Walaupun contoh si mati dah meninggal dunia, hutang dah settle, dah bayar hutang. Dah bayar hutang, contohnya bagi mudah si mati ada isteri dan seorang anak lelaki. So isteri 1/8, anak lelaki 7/8, bakilah baki dia. Baik. Si mati ada harta contohnya 8 juta. 8 juta. 8 juta ni dah settle lah, hutang-hutang dah settle dah. So isteri akan dapat 1 juta lah kan. 1 juta dan anak lelaki akan dapat 7 juta. Dah 10 tahun dah kan. Duk relax rumah baru apa semua tu, datanglah orang kata ni kawan ayah rupanya. Dia nak tuntut hutang ayah. Nak tuntut hutang ayah. Dia buatlah cerita kan. Tapi dia kena cerita yang betul lah kan. Kata dah lama dah cari ayah ni, tak jumpa, lost contact apa semua tu. Dia katalah ayah ni ada hutang. Dia tunjuklah bukti sebagainya, dokumen dan sebagainya, ada hutang. Contohnya 100,000 RM, 100,000 hutang ayah. Tapi harta dah bahagi dah kan. Macam mana? Wajib kena bayar. Waris ni sebab harta ada 8 juta. Isteri dah ambil dah 1 juta, anak lelaki dah ambil 7 juta. Jadi 100,000 ringgit hutang ni kena ikut pecahan, isteri 1/8, anak lelaki 7/8 untuk membayar hutang. Hutang daripada harta pusaka, bukan ni. Walaupun dah bagi dah. Dia bukan bermaksud bila kita dah bagi ada hutang lagi, oh tak, dah stop dah. Minta maaf lah, kau kena tuntut di akhirat nanti tetap wajib bayar. Walaupun dah 10 tahun, 20 tahun. Tapi hutang yang betul lah, ada dukungan. Kalau kata apa buktinya, tatah buat cerita kan. Tapi kalau dia tunjuk bukti benar, ada saksi dan sebagainya tu, maka wajib waris kena bayar. Walaupun dah bahagi sekalipun. Itu yang ni yang maksud dia, hutang dibahagi mengikut kadar faraid. Yang ni hutang yang tercicir, bahagi ikut kadar faraid. Dia bukan masuk hutang
yang tak cukup. Ayah ada hutang RM, hutang RM 5 juta. Tapi harta pusaka dia ada RM 2 juta aje. So negatif 3 juta kan. Yang ini waris tak wajib bayar. Dia kata wajib bayar, tak ada siapa wajib bayar pun hutang ni. Tak ada siapa dari segi hukum lah. Tapi dari segi ustaz dia ada penjamin. Tu dari segi undang-undang penjamin lah kena bayar. Buat macam mana? Kan? Bukan kalau dapat harta kita dapat, kita sebagai waris. Tapi kalau hutang kita yang bayar. Tak ada. Salah tu. Tak ada. Hutang yang balance ni waris tak wajib bayar sekali 1 sen pun, tak wajib. Tergantung itu antara dia dengan pemberi hutang lah. Sebab tanggungjawab itu adalah yang meminjam, bukan tanggungjawab waris. Macam dosa pahala lah, dosa pahala masing-masing. Bukan waris-waris kena tanggung dosa tu, tak ada. Dia jadi salah faham. Dia kata, ini waris kena bayar pula ikut kadar faraid. Kan, isteri 1/8, anak lelaki 7/8. Kebetulan pula anak lelaki tu baru umur 2 tahun. 2 tahun lah, 7/8 kali 3 juta. Mujur tak boleh cakap. Kalau boleh cakap, ni apa pula aku nak bayar hutang ni kan. Keluar perut dia kena bayar hutang. Kalau kita ikut logik kan. Tak ada macam tu. Yang kena faraid yang ini. Harta ada 8 juta, dah bahagi, dah pusaka, kemudian datang kata, ayah ada lagi hutang 100,000. Kalau tengok 8 juta dengan 1,000 boleh bayar. Banyak boleh bayar. Cuma waris-waris dah bahagi dah. Cuma nak bagi macam mana? Itu kadar dia lah. Pecahkan 100,000 tu untuk isteri 1/8 bayar, untuk anak lelaki 7/8. Memanglah anak lelaki kena bayar banyak bayar sebab pusaka dia dapat banyak 7 juta. Dan adil lah. Mendapat syarat ni bayar tu secara adil sebab dia dapat pusaka pun kadar macam tu juga. Kalau kita simpankan dulu, takutlah dia bayar. Terpulang lah kalau macam waris bincang, saya rasa ayah ni ada hutang kot dengan kawan-kawan dia kan. Kalau macam tu, kalau rasa-rasa kita reserve dulu, tak ada masalah, boleh. Boleh. Itu mungkin lebih baik lah sebab takut-takut kita dah terguna. Contoh kan, kalau isteri ni dah belanja kan, habis 1 juta, anak lelaki pun habis belanja 1 juta, maka mereka wajib ganti. Wajib ganti. Wajib ganti. Okay. Dia ada satu tempoh. Satu tempoh. Itu sebab hutang ni kita lah sebagai yang masih hidup ni, kita kena jaga-jagalah hutang kita tu kan. Allah dah kata kan, kalau boleh hutang tu ditulis. Lebih baik dicatat, ditulis. Ditulis. Jangan kita buat sambil lewa je. Jangan buat sambil lewa je. Dan kalau mana boleh bayarlah. Dan hutang ni sebenarnya ikut syariah, hutang hanyalah untuk keperluan sahaja, bukan hutang untuk kehendak. Hutang untuk tempat tinggal, tempat perlindungan, rumah. Hutang untuk kenderaan, pergi bekerja. Hutang untuk kenderaan. Itu yang keperluan. Untuk makanan. Kalau yang susah tu hutang untuk beli makanan, ada. Dan lebih pada tu tak ada. Hutang untuk beli ubat-ubat, itu keperluan. Dan selain pada itu, bukan satu dituntut untuk berhutang. Nak beli iPhone berhutang, dan sebagainya lah. Itu tidaklah dinamakan hutang yang sebenarnya. Dalam hukum syarak, hutang adalah hutang yang untuk keperluan sahaja. Untuk keperluan, bukan untuk kehendak. Baik. Itulah. Saya rasa setakat itulah pada malam ini. Kalau insyaAllah kalau ada soalan ni, mungkin lepas solat isyak ni lah kita boleh bersoal jawab insyaAllah. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Kita akhiri baca tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannatal firdausal a'la bi risamal abrari aziz ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami, keluarga kami kebaikan, kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab bersama kedua ibu bapa kami, keluarga kami dan seluruh umat Islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.